Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof dan Doktor. Nama saya Wong Ting Wei. Saya ingin membentangkan projek ilmiah saya yang bertajuk Penilaian Keselamatan Bas Ekspres dari Perspektif Pengusaha Syarikat Bas Ekspres. Bas Ekspres memainkan peranan yang penting di Malaysia dengan menyediakan pengangkutan untuk jarak jauh. Pihak kerajaan dan swasta telah menyumbang tenaga dalam meningkatkan tahap keselamatan Bas Ekspres. Walau bagaimanapun, kadar kemalangan dan kematian masih mengekal pada tahap yang tinggi. Justeru, kajian ini diadakan bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya kemalangan, mencirikan statistik faktor-faktor kemalangan dan menilai keselamatan Bas Ekspres. Kajian ini dijalankan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada 30 orang responden. Kawasan kajian merupakan terminal bersepadu selatan yang berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Nilai min telah dikira berdasarkan perkara yang dapat mengelakkan berlakunya kemalangan. Nilai min bagi faktor jalan keadaan bas dan pemandu adalah 4.05, 4.24 dan 4.49. Nilai min keseluruhan bagi faktor jalan keadaan bas dan pemandu adalah 4.26. Hasil kajian mendapati bahawa faktor jalan keadaan bas dan pemandu adalah faktor-faktor berlakunya kemalangan bas ekspres. Selain itu, faktor jalan merupakan penyumbang utama. Akhirnya, tahap keselamatan bas ekspres adalah memuaskan kerana nilai min keseluruhan telah mencecah 4. Masalah yang dihadapi dan menjadi pendorong untuk melakukan kajian ini ialah aspek keselamatan bas ekspres menjadi salah satu bimbangan bagi pengguna semasa menaiki bas ekspres. Kadar kemalangan dan kematian yang melibatkan bas ekspres masih mengekal pada tahap yang tinggi dan ketiadaan analisis yang perinci terhadap kemalangan bas ekspres dari perspektif pengusaha syarikat bas ekspres. Objektif kajian ini ialah mengenal pasti faktor-faktor berlakunya kemalangan bas ekspres, mencirikan statistik faktor-faktor kemalangan bas ekspres dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) dan menilai keselamatan bas ekspres menerusi SPSS. Ini adalah carta aliran metodologi. Kajian ini dijalankan bermula dengan pembinaan soal selidik dengan skala Likert 5 mata. Skala 1 membawa maksud sangat tidak setuju, skala 2 membawa maksud tidak setuju, skala 3 membawa maksud tidak pasti, skala 4 membawa maksud setuju, skala 5 membawa maksud sangat setuju. 30 orang responden dari pihak pengusaha syarikat Bas Ekspres yang beroperasi di Terminal Bersepadu Selatan, Kuala Lumpur, Malaysia telah menjawab borang soal selidik yang direka khas untuk kajian ini. Akhirnya, data akan dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS. Perkara dalam borang soal selidik telah disenaraikan dalam jadual mengikuti faktor. Setiap faktor mempunyai 8 perkara. Jumlah perkara dalam borang soal selidik ialah 24 perkara. Perkara yang termasuk dalam faktor pemandu ialah pemandu mempunyai masa rehat yang cukup. Pemandu kedua disediakan kepada pemandu semasa perjalanan yang jauh. Pemandu mempunyai kesihatan dan kesejahteraan fizikal. Insentif yang sepatutnya berbentuk wang kepada pemandu. Pemandu memandu bas tanpa melanggar lampu isyarat dan had laju. Pemandu memandu bas tanpa memotong kenderaan secara berbahaya. Pemandu memandu bas tanpa menekan brek secara mengejut. Dan pemandu fokus semasa memandu bas tanpa penggunaan telefon bimbit. Perkara yang termasuk dalam faktor keadaan bas ialah penyelenggaraan bas dijalankan secara berkala, pemeriksaan fungsi brek dijalankan pada setiap hari, pemeriksaan bunga tayar dijalankan pada setiap hari, pemeriksaan fungsi lampu depan dan belakang dijalankan pada setiap hari, pemeriksaan fungsi lampu brek dan signal dijalankan pada setiap hari, pemeriksaan fungsi pengelap cermin dijalankan pada setiap hari, cermin depan dan cermin sisi sentiasa dalam keadaan sempurna, dan bas dalam perkhidmatan lulus syarat ujian Puspakom. Perkara yang termasuk dalam faktor jalan ialah perjalanan bas melalui laluan yang diluluskan, melaporkan kerosakan jalan lebuh raya yang dihadapi,
melaporkan jalan yang pertakungan air yang dihadapi, melaporkan jalan yang lemah dan kurang pencahayaan yang dihadapi, pemandu berada di lorong kiri sekiranya tidak memotong kenderaan, melaporkan kerosakan lampu isyarat yang dihadapi, pemandu mengurangkan kelajuan yang sesuai semasa menurun jalan yang curam, dan pemandu memandu dengan kelajuan selaras dengan had laju dipapar pada tanda jalan. Dalam 30 orang responden, terdapat 20 orang perempuan dan 10 orang lelaki. Seorang responden berusia bawah 21 tahun, 13 orang responden berusia antara 21 hingga 29 tahun, 11 orang responden berusia antara 31 hingga 39 tahun, 2 orang responden berusia antara 41 hingga 49 tahun, dan 3 orang responden berusia sama atau melebihi 50 tahun. Seterusnya, antara 30 orang responden, 10 orang responden sandang jawatan eksekutif dan 20 orang responden sandang jawatan bukan eksekutif. 15 orang bekerja dengan syarikat bas ekspres kurang daripada 5 tahun, 8 orang bekerja antara 5 hingga 10 tahun, dan 7 orang bekerja melebihi 10 tahun. 30 orang responden adalah daripada syarikat adik-beradik Sdn Bhd, Billion Star Express, Cepat Express, Cosmic Express, Di Situ Holding Sdn Bhd, E-Mutiara, Edaran Express, Express Perdana, Handar Indah Sdn Bhd, Intercity Coach, La Holidays Travel and Tour Sdn Bhd, Mara Liner Sdn Bhd, Pacific Express, Precious Stars Transliner, Queen Express, Quickliner International Malaysia Sdn Bhd, Sunny Express, Star Coach Express Sdn Bhd, Star Mart Express, Transnational Express, dan Utama Gas Sdn Bhd. Analisis terhadap data yang dikumpul dari borang soal selidik bermula dengan ujian kebolehpercayaan Cronbach Alpha. Ujian ini dapat menguji kebolehpercayaan soalan dengan mengkaji korelasi antara satu soalan dengan soalan yang lain dalam satu kategori. Jadi, nilai kebolehpercayaan bagi faktor pemandu, faktor keadaan bas dan faktor jalan ialah 0.839, 0.947 dan 0.863. Bagi keseluruhan iaitu semua soalan diuji dalam sekali, nilai Cronbach Alpha ialah 0.931. Nilai Cronbach Alpha perlu melebihi 0.7 supaya soalan soal selidik dapat diterima. Seterusnya, ujian kenormalan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dijalankan untuk menguji adakah data yang dikumpul mengikuti normal distribution. Sekiranya nilai signifikan sama atau melebihi 0.05, ia bermaksud data mengikuti normal distribution. Dari jadual ini, kita dapat lihat semua data yang dikumpul tidak mengikuti normal distribution. Oleh itu, analisis yang seterusnya perlulah menggunakan non-parametric test. Jadi, analisis yang selanjutnya menggunakan cara statistik deskriptif dengan mengira nilai min. Perkara yang terdapat dalam soal selidik adalah perkara yang dapat mengelakkan berlakunya kemalangan bas ekspres. Dengan nilai yang ditentukan dalam skala Likert, 1 ialah sangat tidak setuju dengan melakukan perkara yang dapat mengelakkan kemalangan bas ekspres, dan 5 ialah sangat setuju dengan melakukan perkara yang dapat mengelakkan kemalangan bas ekspres. Nilai min yang rendah bagi perkara tertentu membawa maksud perkara tersebut adalah penyumbang utama kepada faktor tersebut. Dalam jadual ini, perkara C1 hingga C8 adalah berhubung kait dengan faktor pemandu. Perkara C4, C6 dan C7 mempunyai nilai min yang rendah dan perkara-perkara tersebut adalah penyumbang yang penting kepada faktor pemandu. Dari perkara-perkara tersebut, mendapati bahawa kekurangan insentif
memotong kenderaan secara bahaya dan menekan brek secara mengejut adalah penyumbang yang penting kepada faktor pemandu. Dari jadual ini, perkara C9 hingga C16 adalah berkait dengan faktor keadaan bas. Perkara C10, C11 dan C14 mempunyai nilai min yang rendah dan perkara-perkara tersebut adalah penyumbang yang penting kepada faktor keadaan bas. Dari perkara-perkara tersebut mendapati bahawa tidak menjalankan pemeriksaan fungsi brek, bunga daya dan fungsi pengelap cermin pada setiap hari adalah penyumbang yang penting kepada faktor keadaan bas. Dalam jadual ini, perkara C17 hingga C24 adalah berkait dengan faktor jalan. Perkara C19, C20 dan C22 mempunyai nilai min yang rendah dan perkara-perkara tersebut adalah penyumbang yang penting kepada faktor jalan. Dari perkara-perkara tersebut mendapati bahawa tidak melaporkan jalan yang bertakungan air, jalan yang kurang pencahayaan dan kerosakan lampu isyarat adalah penyumbang penting kepada faktor jalan. Selain itu, nilai min bagi setiap faktor dan nilai min keseluruhan telah dikira. Dari nilai min tersebut mendapati bahawa faktor jalan adalah faktor utama kepada kemalangan bas ekspres kerana faktor jalan mempunyai nilai min yang paling rendah. Nilai min keseluruhan adalah 4.26 dan ia bermaksud tahap keselamatan bas ekspres adalah pada tahap memuaskan. Kesimpulannya, faktor jalan merupakan penyumbang utama kepada kemalangan bas ekspres, manakala faktor lain juga perlu diberi perhatian untuk mengurangkan kemalangan bas ekspres, terutamanya perkara-perkara yang didapati dalam kajian ini sebagai penyumbang penting kepada faktor-faktor kemalangan bas ekspres. Akhir sekali, tahap keselamatan bas ekspres adalah memuaskan. Sekian, terima kasih.